اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 50. Baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang mencerita ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dia akan barang. Mencerita ni daripada Tuhannya yang maha mulia. Hal ni dia panggil hadis kursi. Hadis kursi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada barang yang mencerita akan dia akan barang daripada Tuhannya yang maha mulia. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Alqaituhu fi jahannama wala ubali. Artinya firman Allah Ta'ala ni, ketinggian itu, kebesaran itu, selendangku. Dan dia terjemah dengan ketinggian dan kebesaran itu kainku. Al-kibriya terjemah dengan ketinggian, al-azamah terjemah dengan kebesaran itu kainku. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia barang siapa akan daku akan Allah, akan satu daripada keduanya, sama ada ketinggian ataupun kebesaran, nescaya aku, yakni Allah Ta'ala, campur akan dia akan barang siapa ke dalam api neraka Jahannam. Dan tidak aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, peduli. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Ini hadis kursi menceritakan berkaitan dengan takabur, sombong, membesarkan diri. Sifat kecelaan yang ke-8 dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kemudian
didatangkan takrifan membesarkan diri, takabur, sombong tu dengan memandang akan dirinya lebih daripada orang lain. Memandang dirinya lebih daripada orang lain. Memandang diri lebih semata-mata bukan daripada orang lain. Itu sifat kecelaan yang ke-9, iaitu ujub. Itu sifat kecelaan yang ke-9, iaitu ujub. Ujub ni melihat, memandang diri lebih daripada orang lain. Tidak, lebih seorang diri, bukan lebih daripada orang lain. Memandang diri lebih serta lupa kelebihan diri itu datang daripada Allah, serta tidak takut Allah mencabut kelebihan tu bila-bila masa itu ujub. Dia akan bicara sifat kecelaan yang ke-9. Takabur ini melihat diri itu lebih daripada orang yang lain. Lebih ni pada sifat kesempurnaan, pada kelebihan yang ada pada diri. Contohnya kaya, berharta. Contohnya pangkat tinggi. Contohnya kedudukan di dunia ni kedudukan yang tinggi. Contoh laginya kesempurnaan, kelebihan pada diri yang dipandang lebih daripada orang lain ni, banyak ilmu. Contohnya banyak amal. Ini takabur. Melihat diri, memandang diri lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Adapun semata-mata melihat diri itu lebih daripada orang lain, tetapi tidak memandang hina kepada seseorang yang tidak ada sifat kelebihan di dia, tak pandang hina. Itu dibicara nanti, itu dia panggil azamah. Azamah ni pun membesarkan diri juga, tapi dia hanya membesarkan diri, melihat diri lebih daripada orang lain. Makna dia pandang dialah lebih sebab dia kaya, dia berpangkat, dia orang yang banyak ilmu, dia orang yang banyak amal, lebih dia daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, sifat kelebihan ni. Tapi dia tidak pandang hina kepada orang miskin, tak pandang hina kepada orang yang tidak berpangkat. Dia tak pandang hina kepada orang yang jahil contohnya. Bahkan dia baik dengan orang yang miskin. Dia berkawan dengan orang yang tak ada pangkat. Dia dia pangkat tinggi. Tapi dia bilang dia melihat dia lebih lah sebab dia kaya. Walaupun dia berkawan dengan orang miskin ni, cuma dia tak pandang hina. Tapi dia melihat dirinya lebih daripada orang miskin ni. Kadang-kadang cakap tu pun cakap besar lah. Cakap besar. Tapi dia cakap besar dia je. Dia tidak pandang hina kawan dia orang miskin ni. Dia tak pandang hina kawan dia tak berpangkat ni. Itu dia panggil azamah. Dia panggil sombong juga, tapi rendah sedikit daripada takabur. Sebab takabur ni maknanya melihat diri lebih daripada orang yang lain, serta melihat orang yang lain ni lebih hina daripadanya. Ni dipanggil takabur. Melihat diri lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Tapi macam mana pula dia beranggapan dirinya lebih, tapi pada diri dianya tak ada apa pun. Ni lebih berat lagi ni. Dia sombong. Dia melihat dirinya lebih daripada orang lain. Lebih dari sudut apa? Miskin, tak ada harta. Lebih dari sudut apa? Orang bawahan je, tak ada pakat pun. Ni. Lebih dari sudut apa? Jahil, ilmu pun tak ada. Tapi dia melihat dirinya lebih daripada orang lain. Walhal dia tak ada apa kelebihan pun. Ni berat lagi ni. Ada juga pesan ni. Miskin tapi sombong.
Tak ada pakar. Tapi cakap kabur lebih dia daripada orang lain. Jahil. Tapi sombong. Ni tak ada kelebihan pada diri, tapi dia melihat dirinya lebih daripada orang lain. Ni berat lagi ada kat pesen gini. Jahil tapi sombong. Dipanggil apa? Bodoh sombong. Panggil begitu. Bodoh sombong. Bodoh sombong. Tuan bodoh tapi sombong. Ni berat lagi. Tak ada kelebihan pada diri. Ni orang yang ada kelebihan. Mana kalau kita kata kok memanglah dah muka dia orang hebat, orang kaya, orang berpangkat, munasabah lah, tak jaga hati jadi sombong seumpama tu. Lupa tu semua tu kurniaan daripada Allah. Kekayaan mari mana kalau tak mari daripada Allah Taala? Kedudukan pangkat mari mana kalau tak mari daripada Allah Taala? Berilmu mari mana kalau tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mana lupa itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ni. Tapi adalah kelebihan tu. Terkadang tak ada apa pun, tapi sombong ni orang sombong dak patut orang kira. Sombong boleh pakai. Sombong dak lalu tu lah. Sombong dak patut. Sombong sangat-sangat. Tuang tu tak ada benda pun. Tak ada benda dituang. Tapi sombong. Hak ni ada sifat kelebihan pada diri. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dah sebut minggu lepas lah. Ini ujian besar kepada kita. Allah Ta'ala kurniakan kelebihan atas dunia. Ujian besar juga kepada keluarga kita lah. Ujian besar kepada diri kita. Dan ujian besar kepada keluarga kita. Kita kena jaga hati kita, jangan sombong. Itu semua kurniaan daripada Allah. Ujian besar daripada Allah. Kesemua tu akan dihisap di hari akhirat. Akan dihisap di hari akhirat. Nak jaga diri kita, macam mana pula keluarga kita. Kadang-kadang ni isteri itu lebih sombong daripada suami yang kaya, daripada suami yang berpangkat. Dia tak ada harta pun, tak ada pakat pun, sekolah pun tak ke mana pun, tapi dapat suami yang kaya, dapat suami yang berpangkat. Kadang-kadang isteri lebih sombong daripada suami yang kaya, suami yang berpangkat. Suami lah pula nak kena didik ni, didik bicara berhati ni. Didik bicara berhati supaya tidak bersifat dengan sifat takabur, sebesar-besar maksiat yang tersembunyi, dosa yang besar. Kita sebagai suami ni bukan hanya nak pastikan isteri kita tidak melakukan maksiat zahir. Ni maksiat batin ni. Maksiat batin ni dalam hati masing-masing. Tapi hak dalam hati ni dia akan terselah keluar. Cakap kabur tu, peseng gaya tu. Mana suami mana kena perhati molek lah. Cakap kabur dia, gaya dia, peseng dia. Ada ni. Tu tanggungjawab suami lah pula tu. Lepas tu tanggungjawab sebagai ibu bapa pula. Tengok anak pula macam mana. Ada ni. Ni tanggungjawab kita ibu bapa. Kena cerita apa dia sifat kecelaan, takaburnya apa, ujubnya apa, riaknya apa, hasadnya apa. Fardu ain tu kena ulang-ulang. Dia ni hak biasa tu saya sebut. Dia ilmu pegangan, ilmu fiqh dak payah ulang-ulang. Faham, pegang siap. Ngaji fiqh, faham, amal molek. Dan tak ada orang yang berilmu tiba-tiba nak pergi pegang akidah salah. Tak ada orang yang berilmu tiba-tiba nak semayang buat salah. Ada? Hari ni nak semayang peseng salah. Tak ada. Mana kalau buat salah lagi semayang tu ilmu tak ada gitu.
Tak apa faham molek gitu. Belajar sangat tapi nampak cara buat semayang tu tak apa molek. Tak faham tu. Kalau dia faham dia akan beramal. Waktu hak pekah tak payah ulang-ulang pun. Yang kita ulang-ulang nak pergi faham. Kalau dah faham dah tak payah ulang dah. Kenapa jadi ulang-ulang? Sebab tak faham. Kenapa ilmu pegangan nak kena ulang-ulang? Tak payah ulang. Yang jadi ulang kerana kita tak faham. Ada ni. Lepas dengar dia tu kau kejap. Sebab apa? Sebab dengar mula-mula tu tak apa nak faham molek. Lepas dia diulang. Bila dah faham comel dah, tak payah dah. Kalau nak belajar tu belajarlah nak cerita bab ilmu ni sendiri. Sama dengan bab pekah. Tapi bab tasawuf ni belajar sama-sama dah sekalipun, mengajar orang dah sekalipun, ni ilmu tasawuf ni kena ulang semua. Sebab apa? Penting kepada orang belajar dan penting sangat-sangat kepada orang mengajar. Ada ni. Penting sangat kepada orang belajar dan penting sangat-sangat kepada orang yang mengajar. Baik. Sebab apa? Sebab terkadang orang belajar faham, beramalnya tidak. Orang mengajar pandai, cerita pandai, hurah, tapi beramalnya tidak. Orang belajar ilmu akidah, orang mengajar ilmu akidah faham, pasti berpegang, clear. Orang belajar ilmu fiqh, orang belajar ilmu fiqh, orang mengajar ilmu fiqh, clear amalan dia. Kalau dia faham molek. Tapi orang belajar ilmu tasawuf, sementara orang yang mengajar ilmu tasawuf amal belum tentu. Kemudian kalau kata jaga pun mari sokmo ni. Godaan maksiat batin ni mari sokmo ni. Bukan kata sifat takabur tak ada dah, amal damai dah. Sebab apa? Di kita tu macam-macam ujian daripada Allah, ketinggian di kita tu. Bila kita belajar, ilmu kita bertambah. Bila bertambah, itu ujian. Maknanya satu nak beramal, satunya nak istiqamah ada. Nak tetap atas ketaatan batin, meninggalkan maksiat batin. Lepas tu kata ilmu tasawuf, belajar kena ulang-ulang, mengajar pun kena ulang-ulang. Ilmu tasawuf. Ilmu tauhid fiqh ni kita ulang-ulang kerana kita payah nak faham. Tu bab lain tu. Ni ilmu tasawuf ni faham molek dah. Bukan setakat faham molek, boleh mengajar molek dah. Tapi amalnya macam mana? Orang yang belajar berkaitan dengan sifat takabur ni pasti ni menghilangkan sifat takabur. Orang mengajar berkaitan dengan sifat takabur, adakah orang mengajar pasti tidak bersifat dengan sifat takabur? Tak pasti tu. Ini kata ilmu yang kena ulang-ulang. Kita sama, kita belajar sama, ilmu yang nak kena ulang-ulang kepada keluarga kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita. Jangan kita biarkan. Ada ni. Mana tadilah walaupun itu cerita dalam, tapi dia punya apa reaksi dia. Reaksi cakap khabar tikau laku tu lah reaksi dia. Dia tahu dah isteri kita macam mana, anak-anak kita macam mana sikap mereka kepada orang yang kurang, sikap mereka macam mana. Kalau mereka jumpa dengan orang setara, sikap mereka macam mana. Lepas tu boleh nampak lalu dah. Jumpa dengan orang hak setara, jumpa dengan orang hak kurang, macam mana sikap. Ini tanggungjawab kita ni. Ini takabur ni sifat iblis ni. Takabur sifat iblis. Bayangkan kalau kita biarkan diri kita bersifat dengan sifat iblis, kita biarkan keluarga kita anak bersifat dengan sifat iblis, ada benda lah kitanya. Hak zahir tak aurah tidak pernah terdedah. Aurah tidak pernah terdedah.
Mana maksiat dedah aurahnya? Tidak. Tapi maksiat batin, maksiat batin takabur. Kita kata kena ulang biar faham molek. Mana kena cerita semua. Kena cerita ni, kita ni siapa? Kita ni hamba Allah yang lemah. Yang ada di kita ni semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ujian yang akan dihitung pada hari akhirat. Tu ialah. Tapi kalau kita sebagai ketua keluarga, kitalah yang menunjuk contoh takabur. Kadang-kadang kita yang ajar supaya takabur, tu balik awal. Kita tunjuk contoh kesombongan kita. Satu, bukan tunjuk contoh, kita ajar pula. Habis lah. Jadi keluarga kita, keluarga yang bersifat dengan sifat iblis. Zahir semaya, sujud. Iblis padang ni tak sujud. Tunduk hormat kepada Nabi Adam AS padang. Kita sujud tiap-tiap rakaat 2 kali mana? Iblis diperintah sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam sekali pun tak mau. Kita sujud tiap-tiap 2 rakaat 2 kali. Dari segi zahirnya kita bercanggah dengan iblis. Dari segi zahir kita bercanggah. Iblis hanya diperintah tunduk hormat kepada Nabi Adam AS sekali saja. Sujud pula bukan sujud 7 anggota. Sujud lughawi je, tunduk hormat kepada Nabi Adam. Tunduk hormat kepada Nabi Adam. Kita ni sujud 7 anggota, sujud kepada Allah 2 kali. Memang kita ni canggah sungguh dengan iblis. Canggah sungguh lah. Iblis sekali pun tak mau, kita 2 kali kita beri. Tiap-tiap rakaat 2 kali lah. Canggahnya kita dengan iblis zahir. Tapi hak batin, hak hati duduk bawa sifat iblis. Ada benda. Tu kata kena mengaji molek, kena ulang molek, kena cerita semua hak berkaitan dengan apa di sifat takabur apa semua. Kena ulang, bukan tak faham, bukan ilmu tak ada, tapi amal tu kadang tak ada. Lepas tu macam mana untuk menghilangkan sifat takabur, dia akan cerita di hadapan lah. Macam mana penawar untuk menghilangkan sifat takabur. Kemudian kita kena faham lah, bila bicara berkaitan dengan maksiat ini, dikira maksiat jikalau kita jadikan maksiat ini sebagai sifat hati kita, ikhtiari, kita yang memilih untuk bersifat dengan sifat takabur. Ikhtiari barulah ada dosa. Ittirari syarat tak ambil dosa. Ittirari ni yang datang. Yang datang tengok orang yang yalah. Tengok orang-orang yang hak berat-berat tu lah. Duduk main barang. Tahu main barang? Lepas tu gok macam apa? Apa panggil? Seperti mayat hidup. Tahu? Seperti mayat hidup. Maknanya tubuh badan pun begitu. Keadaan pun apa hang lah. Bila tengok, mari di hati kita. Lebih kita daripada dia. Main macam mayat hidup Mari lintasan. Tu yang lari dah tu. Itu di luar kekuasaan kita. Hak tu nak tolak tak boleh. Dia tengok orang yang kurang seumpama tu, kalau kita kata Allah lah tak guna pun, kita kata ni pada mari lintasan. Lintasan saja. Syarat tak ambil salah. Ada ni. Sebab ada ceramah. Tertengok orang. Tertengok orang gila. Baik kita daripada dia. Habis dia kata. Allah. Itu ittirari. Terlintas. Itu di luar kekuasaan kita. Itu syarat tak ambil salah. Syarat ambil salah ikhtiari. Kena faham boleh.
Dia ada ikhtiari pilihan kita. Dia ada ittirari yang khawatir lintasan. Itu ittirari. Kalau tengok orang gila. Oh, baik orang gila daripada kita. Nak gila juga tu. Macam mana? Dah baik orang gila daripada kita. Oh, jadi macam mana nak hilangkan takabur jumpa orang gila? Pergi pegang orang gila. Pergi peganglah, katak dia kan. Orang gila tu kan. Mana boleh pergi buat lebih kurang dengan dia. Dah tu tengok dia ni. Seumpama tu. Mari di hati kita lebih kita lintasan khawatir. Syarat ambil salam. Tapi sentiasa kena jaga. So, dia gila, tidak mukallaf. Tak ada hukum. Tak ada hukum, tak ada catatan dia. Dia gila. Lepas tu kita berakal. Ada catatan baik jahat. Dia gila, dia tak ada catatan. Tak ada ni. Dia tak ada catatan. Hak sebelum dia gila tu dia mukallaf, hati bicara lain lah pula tu. Kita cerita semata-mata dia gila tu. Tak ada catatan. Tak ada ni. Kita ada catatan. Maknanya terkadang dosa kita banyak. Dia orang gila tak ada dosa. Kita dosa banyak. Mana kenal diri seumpama tu. Tapi mula-mula tengok memanglah lebih kita daripada dia. Contoh tadilah tengok umpama mayat hidup. Memang lebih kita daripada dia. Ada ni. Tapi terkadang jangan orang kata. Orang seumpama ni kadang-kadang dia tahu dia nak mati. Dia tahu dia nak mati. Tahu macam mana? Doktor beritahu, oh kamu ni lah penyakit orang ni kan ada penyakit kan. Ada penyakit. Maknanya tempoh masa hidup beberapa bulan. Kadang-kadang dia bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Sebab dah sampai dah masa mati. Kita ingat mati. Kita tak ingat mati, kita segar mega tak ada penyakit. Ni doktor beritahu dah. Ada tempoh hidupnya beberapa bulan saja. Kalau dia bertaubat dengan Allah dengan taubat yang nasuha, Allah Maha Pengampun. Ada ni. Tapi nak ceritanya, tengok orang yang kita kata orang yang berat-berat tu lah, orang kurang-kurang tu memang mari lintasan. Itu khawatir dia panggil lintasan. Hak tu perkara ittirariyah dia panggil. Ittirar. Perkara yang bukan di bawah kekuasaan kita, bukan ikhtiari, maka syarat ambil salah. Jangan semata-mata tengok orang-orang gila kita rasa itu lebih, habis lalu dah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kita baca lepas sembahyang tu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan diberati seseorang melainkan yang mampu diusahakannya. Adakah seseorang boleh nak tolak khawatir lintasan tadi? Tak boleh. Allah Ta'ala tidak akan memberati kepada seseorang melainkan hak mampu. Hak mampu ditolak. Jadi hak sebesar-besar maksiat sifat takabur ni jadikan sifat hati. Itu sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Terdahulu didatangkan ayat fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian orang yang membesarkan dia itu api neraka jahanam. Di mahsyar orang takabur akan dipijak-pijak. Lepas daripada itu akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam orang yang takabur. Kemudian didatangkan hadis kursi al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Terjemahan dia artinya ketinggian itu selendangku dan kebesaran itu kainku, kain pakai. Selendang ni jelah umpama kain sebab gitu atas bahu tu seperti orang masa orang ihram tu lah. Itu ridai, rida.
Kemudian izari ni kain, ini kain pakai. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia barang siapa akan daku akan satu daripada keduanya. Satu daripada keduanya, bukan kedua-dua, satu baru ni. Nescaya aku yang Allah Ta'ala campur akan dia ke dalam api neraka dan tiada aku peduli. Tiada aku peduli. Nak sungguh, nak mengkuatkan bahawa Allah Ta'ala akan campur ke dalam neraka. Allah Ta'ala murka dengan orang takabur. Allah Ta'ala tidak akan ampuni bila Allah masukkan ke dalam neraka. Allah tak peduli dah. Nak ampung-ampung tak ada dah. Mana apa? Nak mengkuatkan, nak sungguh. Nak ceritanya Allah bubuh api neraka dan Allah tidak peduli kepada orang yang takabur. Bermula kibriya itu takabur. Kibriya takabur. Kibriya itu meninggi atas orang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain. Setakat tu je. Dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Dia cuma gitu je. Dia kibriya ni melihat dirinya mulia di atas orang lain serta memandang orang hina. Atau takrifan kita dahulu. Jangan lupalah. Takrifan dahulu membesarkan diri dengan bahawa melihat diri lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan dan melihat akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Kena gitulah. Tu kibriya. Meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia barang siapa tadi ni bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain serta memandang orang lain hina. Dan azamah ni pun membesarkan diri juga. Keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya daripada orang lain. Kalau semata-mata diri itu mulia, diri sempurna, itu dipanggil ujub. Ujub. Mana apa ni? Membilang diri lebih serta lupa kelebihan tu datang daripada Allah serta tidak takut kelebihan tu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam sebut minggu lepas lah. Ujub, azamah, takabur. Ujub membilang diri lebih. Azamah membilang diri lebih daripada orang lain. Takabur melihat diri lebih daripada orang lain serta memandang hina kepada orang lain. Dia gitu. Ujub, azamah dan takabur. Ujub tu pun sifat kecelaan dah. Sama telah azamah, sama telah takabur. Sama telah takabur. Maka yang pertama, mana? Kibriya yang pertama. Yang pertama tu kibriya. Al-kibriya'u ridai. Yang pertama kibriya, lebih tinggi daripada yang kedua. Azamah tu lah. Al-azamatu izari. Kerana ia yang pertama kesudahan bagi yang kedua. Kesudahan bagi yang kedua. Maknanya takabur ni mari daripada azamah. Jadi hak takabur ni lebih daripada hak azamah. Azamah tu dia awak ni apa panggil apa? Azamah ni dia membesar diri, memandang hina, maknanya kesudahan daripada azamah. Jadi hak kesudahan ni lebih daripada hak azamah lah.
Azamah ni pula lebih daripada ujub. Azamah mari daripada ujub. Daripada ujub pergi kepada azamah lebih berat daripada ujub. Azamah kesudahannya adalah takabur, lebih berat daripada azamah. Kerana takabur itu kesudahan. Bagi yang kedua iaitu azamah, dimisalkan yang pertama kibriya takabur dengan selendang, dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Jadi kiki kok hok lebih besarnya hok atas tu lah, bukan kain hok di pinggang. Gitu. Jadi hok atas tu lebih besar. Mana kalau rebuk hok atas tu lebih berat lagi daripada rebuk hok kain pakar tu. Sebab apa? Sebab hok kibriya lah, hok lebih tinggi. Hok apa? Duk atas tu. Ambil hok atas tu, rebuk hok atas lebih berat lagi. Sebab apa? Ni belah atas, belah kepala kalau kita kau. Ambil belah atas tu lebih berat daripada rebuk hok bawah. Hak ni hak berkaitan dengan kibriya satu, azamah satu. Adalah makna hadis ini. Apa maksud hadis ni huraian? Bahawasanya kedua kibriya dan azamah, dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kibriya ketinggian, azamah kebesaran, dua sifat. Sebab apa dia kata dua sifat? Sebab Allah Ta'ala kata itu selendangku. Kibriya selendangku, azamah kebesaran kainku. Apa makna? Sifat Allah. Ni dia panggil ni min ahadis sifah ni lah. Hadis yang mutasyabihah ni. Ni hadis mutasyabih lah. Allah ada selendang, Allah ada kain pakar. Maka ulama kholahnya selendang kain pakar ni sifat Allah. Situ sifat Allah. Tapi kalau jalanan tafwid kok serah kepada Allah salah, selendang lah, kain pakar lah. Lepas tu selendang kain pakar macam kita berjisim. Apa makna selendang kain pakar? Serah kepada Allah. Hak jalanan kholahnya selendang kain pakar ni mana sifat Allah lah. Bukan Allah ni ada pakaian, ada selendang lagi, ada kain lagi. Bukan. Ni panggil hadis mutasyabih lah ni. Tapi kita ni, apa makna selendang, apa makna kain pakar? Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah. Bila sebut kata kain selendang, sifat Allah. Bila sebut kata kain pakar, sifat Allah. Itulah. Hak tu hak jalanan hak ulama khalaf. Kemudian hadis ni hadis Muslim ni, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Ada nombor 2 nota kaki di bawah tu kan, rawahu Muslimun tu, wa Abu Dauda wa Ibnu Majah wa lafzu lahu. Lapah tu lapah Ibnu Majah. Badan ni. Ini hadis sahih yang menyatakan Allah ketinggian adalah selendang Allah, kebesaran adalah kain pakar Allah. Pakai zahir gitu, tak boleh pakai zahir gitu. Tu main duk selendang kain pakar ni berjisim lah bawa ada selendang kain pakar. Hak tu hak gambaran makhluk tu. Lepas tu selendang Allah kain pakar Allah serah kepada Allah lah. Jadi urang lah situ. Tapi jalanan ulama kholahnya makna bukan selendang sungguh, bukan kain pakar, sifat Allah. Ni jalanan ulama kholaf, ulama kemudian.
Adalah makna hadis ini bahawa keduanya, kibriya dan azamah, dua sifat yang ketentuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah Ta'ala jua. Tiada patut keduanya, kedua ketinggian dan kebesaran tadi, melainkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mutakabbir, Allah yang mutakabbir, Allah yang sombong. Allah yang sombong. Sebab apa? Hak dia belaka. Pada ni. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa membesarkan dirinya, membesarkan diri ni azamah ataupun takabur. Sebab azamah pun membesarkan diri daripada orang lain, takabur pun membesarkan diri daripada orang lain. Cuma takabur ni membesarkan diri serta memandang hina orang lain. Tapi kita dua-dua sama je, kita panggil takabur. Walaupun dia tak pandang hina pada orang, cakap kabur tu sombong, lebih sombong dia. Mana pada ni? Tapi taklah seberat orang hok memandang hina pada orang lain, tapi kita panggil sombong belaka. Mana cakap tu sombong, walaupun baik dengan orang, dia tak pandang hina, kita panggil sombong. Dia panggil membesarkan diri. Cuba kena beza dua tu. Azamah satu, takabur satu. Takabur ni serta memandang hina akan orang yang lain. Memandang hina ni, cara pandangan tu pun pada ni. Cara mana? Kerling mata tu. Sebab di antara maksiat mata, kalau kita bicara dahulu kan bab anggota zahir yang 7, tapi dalam kitab Penawati tak sebut. Antara maksiat mata adalah memandang orang dengan pandangan menghina. Itu dosa besar. Pandangan tu dosa besar dah. Mari daripada takabur di dalam, itu dosa besar batin. Sebab pandangan tu sangat-sangat menyakiti orang lain. Jadi itu cerita bab maksiat zahir mata. Kita bicara sekarang maksiat batin, takabur. Dengan pandangan mata dia tu, apa? Kerling dia panggil. Orang kalau perasan, macam mana perasaan orang? Mana kalau orang tu gak pakai balik terasa hati sungguh dia tengok kita. Mana apa? Dengan pandangan menghina. Dengan pandangan menghina. Maknanya itu dosa besar zahir mata. Dosa besar zahir mata. Campur dengan takabur memandang hina pada orang lain. Ini dosa besar batin. Dahlah, kita orang lebih-lebih belaka. Marilah, panggil apa? Panggil apa? Spare ke apa panggil? Yelah, ni orang kelas mana ni ada ni? Kelas orang hok. Lah. Dia mari spare pada spare. Ke panggil maksud apa? Menceloh ke apa panggil? Lah dia mari spare pada pokok. Allah dia ni siapa mari dolah pakai tu gitu ni, tak ada cakap apa, tapi pandangan dengan mata tu, pandangan menghina. Ada ni hanya pandangan menghina, belum lagi dengan mata tu dia mengisyaratkan pula. Tu lagi berat. Ni hanya dia pandangan mata dia, akhirnya dia pun keling isyarat pakai kawan dia. Tu lagi berat. Ada ni. Dia kerling tu dengan ekor mata tu memang pandangan menghina. Tapi dia seorang je. Kalau diisyarat pula pada orang lain. Pada orang lain pun jebel. Pada jebel.
Tonye, faham tonye? Jebeh, tonye. Jebeh bahasa standard ke? Jebeh. Tonye. Tonye dah. Orang Terengganu. Dah bahasa buku ke apa? Jebeh dengan tonye tu mana? Ni di jebeh tonye sama dia ni. Mari spam, mari nyelik ni. Jebeh tonye ke apa? Pada ni. Atau maksiat zahir. Tapi mari daripada mana? Mari daripada maksiat batin, iaitu takabur, memandang hina kepada orang lain. Berlaku di mana tu? Bukan berlaku di pasaraya. Bukan berlaku di stadium bola. Berlaku dalam masjid. Bayangkan berlaku dalam masjid. Ni siapa ni? Ni sini. Jangan siapa mari sini ni. Ni kawasan elit apa? Elit lah. Ni jangan ni. Kena diri kau. Demo orang kampung tu kau duduk lah sama puak demo. Ni puak mana ni? Puak apa? Abang kata apa? Mok dating. Gitulah contoh ni, bukan kata puak dating. Di mana apa? Ni puak mana ni? Ada ni. Walaha yang kaya, yang berpangkat bukan dia pun, suami dia nya. Ni kadang-kadang ni. Kadang-kadang. Ada. Itu cerita maksiat zahir, maksiat mata. Tapi mari daripada mana? Mari daripada membesarkan diri, takabur, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah taala jua. Maka barang siapa membesarkan dirinya, maka seolah-olah ia merebut akan sifat Allah, yakni sifat yang ketentuan bagi Allah. Direbut sifat Allah Subhanahu wa taala, maka patut, maka layaklah, maka sepadanglah bahawa dilemparkan akan dia, akan yang merebut akan sifat Allah ni ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab direbut sifat Allah Subhanahu wa taala. Walha kita ni semua adalah hamba Allah yang lemah, yang hakir, yang hina. Kita ni yang amat kuasa, yang amat tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ni kok kena mujahadah. Inilah kadang-kadang orang lebih-lebih ni tiba-tiba buat kerja tapi tak ditunjuk depan orang, sebab dia nak kena jaga juga dia punya apa imej dia. Ni kadang-kadang senyap-senyap dibersih tandas contohnya, tapi depan ramai tak boleh buat sebab orang ada kelebihan. Dia kena berperangai yang selayaknya. Dia tak boleh nak buat perkara-perkara yang menjatuhkan maruah pada ni. Tapi secara sendiri-sendiri buat kerja-kerja yang biasalah. Bersih tanda apa semua. Sebab apa tu? Nak lawang. Siapa kita? Kalau dah tanda hak kotor tu mari mana? Bukan mari daripada kita. Ke kita dak pergi tanda? Kita dak pergi tanda tau. Kalau apa-apa tu keluar jadi telur ke jadi permata ke, boleh tahan lagi tu. Samalah. Mana apa tu? Basuh tandas tu tempat masing-masing. Kesemua kita di situlah tempat kita pergi. Siapa pun. Sebab apa tu? Nak mujahadah. Nak insaf diri. Maknanya siapa masa mana nak pergi situ, pergi tarik. Mudah-mudah je pergi. Ada ni. Kalau dan dia kata nak keluar, masuk tandas tu, Allah, nak mutah tengok tandas. Nak mutah tengok tandas. Tandas awam lah kita kata. Kita keluar ke tak? Tak.
Situ lah. Tak boleh dah. Kalau keluar, habislah tengah jalan. Maknanya walaupun kita kata tandas tu kok berat sangat, kotor dianya, tapi sampai masa situlah kitanya. Pada ni. Itu di antara nak mujahadah, nak menghilangkan sifat takabur. Yang mana mujahadah nak pelihara diri ni sentiasa. Sebab kita akan sentiasa diuji oleh Allah dengan ketinggian atas dunia. Beriman ta'ah Tuhan akan uji pula dengan ketinggian kemuliaan dunia. Ujian kepada orang yang beriman, orang yang ta'ah, orang yang berilmu. Ujian Allah Ta'ala akan uji dengan ketinggian dan kebesaran. Lepas tu kena sentiasa mujahadah, nak pelihara hati kita, yang mana kesemua tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian yang sebenar, kelebihan sebenar adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata ahadun fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibrin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Allah